Lama kelamaan orang Maikenaya ni mula mengasingkan diri. Mereka menuju ke utara. Bila mereka pergi ke utara, lompangan yang tinggal tadi diisi oleh kaum baru yang dinamakan Dorian. Dorian ni lah asal usul bagi geng-geng baru ni, Yunani Purba. Yang jadi isu sekarang antara ini dengan ini. Maikenaya pergi ke utara. Sekarang ni siapa nenek moyang bangsa Etruskan? Sama ada Maikenaya yang berhijrah ataupun geng Lydia yang berhijrah. Belajar tentang sejarah, kita akan temu satu bangsa Etruskan. Bangsa Etruskan ialah nenek moyang bangsa Rom, Itali. Jadi perbahasan ni tak berkesudahan antara Maikenaya yang berhijrah ataupun Lydia hak kalah tadi. Jadi saya lebih saya lebih suka Maikenaya lah, nenek moyang bangsa Etruskan, Rom, Itali. Why? Sebabnya Yunani memang cukup terkenal dengan satu benda, dan hari ini sinonim dengan Rom, Itali. Apa dia? Kepercayaan kepada dewa yang banyak. Kita tahu orang Yunani macam-macam dewa tak? Dewa Zeus, dewa Apollo, dewa Saturn, dewa Jupiter, dewa Hades, dewa Hedon, dewa macam-macam dewa. Jadi hari ini pun dalam Vatikan di Rom, Itali tu ada patung ke tak ada patung? Why kiblat Rom Barat, kiblat dia Vatikan, ada patung. Why Rom Timur, Konstantinopel yang lebih dominan dengan Kristian Ortodok tak ada patung? Kristian Ortodok tak ada patung. Mereka hanya percaya Yesus tu anak Tuhan je, tak ada patung-patung. Hak ada patung-patung apa? Rom berkiblatkan barat, Vatikan banyak patung. Jadi sinonimnya dengan Yunani, saya duk lebih kepada Maikenaya adalah nenek moyang bangsa Etruskan berbanding Lydia. Sebab Lydia mari ikut mana? Lydia ni kawasan Turki ni. Tak betulnya. Hari ni Lydia ni duduk dalam Turki, Media ni duduk dalam Iran, Neo Babylon duduk dalam Iraq. Ni kalau betul hari ni. Agak-agak mana? Okey, baik. Itu saya buka, saya bukan nak kata hak ni paling fit dah, terbuka lagi. Okey, sekarang kita dah nampak dah. Kita nak pergi balik pada ni. Jadi bermula umur 20, dia start memperluaskan kekuasaan dan empire Makedonia. Jadi seolah-olah mudah kata bermula daripada Yunani sampai kepada kerajaan Parsi. Luas. Dan dia tak pernah kalah. Sampailah terakhir dia mati dalam peperangan. Tapi kalau Cyrus, dia sempat balik ke Parsi. Sebab dia berakhir 532. Habis dah perang dia 532. Masih lagi bersisa 2 tahun sebab dia 530. Dia dan balik ke Parsi, meneruskan sisa-sisa terakhir. Tapi kawan ni mati dalam perang. Jadi Zulkarnain dulu mati dalam perang ke mati biasa? Tak ada cerita. Ustaz mati dia tak? Lepas tu, kalau kita tengok di sini, okey. Antara dua ni sama-sama hebat tak? Agak-agak Cyrus lebih ke Alexander lebih, nak kata Zulkarnain? Tengok dua individu ni. Okey, satu perbandingan Dulu kita ada terima satu buku karangan Alexander Sasongko ke apa? Indon punya tu, dia kata Alexander tu dah Zulkarnain. Okey, ada 3 benda besar. Kenapa kita tolak Alexander tu Zulkarnain? Pertama, benda paling besar ialah
tak pernah ada rekod atau riwayat yang mengatakan sepanjang ekspedisi penjelajahan dan peperangan Alexander dia ada bina tembok Ya'juj Ma'juj, tak ada riwayat. Jadi Zulkarnain bina tembok Ya'juj Ma'juj, jadi tak ada riwayat. Satu benda besar kita boleh tolak dia. Yang kedua, dalam buku Sirah Bidayah wan Nihayah sejarawan Islam Imam Ibnu Katsir, rentang masa antara Zulkarnain sebenar dengan dua orang ni lebih kurang 1500 ke 1000. Zulkarnain lebih awal 1500 hingga 1000 berbanding dengan depa dua orang. Itu kata dan pendapat sejarawan Islam Imam Ibnu Katsir. Dua. Yang ketiga, dominan Zulkarnain kita sebut sebagai seorang pemimpin, raja yang adil, raja yang hebat, raja yang patuh dan taat kepada Allah Tuhan yang satu. Tetapi Alexander berasal dari Yunani, terkenal dengan banyaknya dewa tak masuk. Satu lagi benda yang paling menyedihkan, Hespaton, ataupun mungkin ejaan dia lain sikit. Siapa Hespaton? Rakan mengunyit dia. Ni teman lelaki dia, kekasih hati dia, Hespaton. Dikaitkan dengan Alexander. Lagilah tak masuk dah. Jadi tiga benda besar tu. Satu apa dia? Tak ada riwayat dia pernah bina tembok. Kemudian masa yang disebut Ibnu Katsir rentang antara 1500 hingga 1000 dengan Zulkarnain sebenar. Sebab dikatakan Zulkarnain sebenar hidup sezaman dengan Nabi mana? Nabi Ibrahim lagi. Kalau Nabi Ibrahim dia kena 1900 ke bawah. Okey. Baik, seterusnya Cyrus ada juga dekat. Sebab Cyrus nombor 1. Cyrus ni kalau kita kata bias timur dan barat, memang dia pergi barat dulu. Barat dia pergi mana? Barat daya Iran kan, Media. Dia pilih dia pergi Neo Babylon, kemudian dia patah balik ke timur. Ke timur dia sampai kerajaan Makron, sampai kerajaan Sistani yang kita panggil Skytia tu. Lepas tu dia naik ke timur laut utara, dia boleh sampai kepada Eropah. Bukan semua, terutama kawasan semenanjung Balkan. Ni memang bias dia okey dah. Kemudian dia dapat lagi kerajaan Lycia, dia dapat kerajaan Sisilia, dia dapat kerajaan Phoenicia. Okey, besar. Tapi yang paling ketara ni juga. Tapi dah bukan Alexander, Cyrus pun dekat-dekat ada masalah pada siapa sebenarnya. Kita pergi ke nombor 3 tadi. Siapa? Akhenaton. Baik. Oi. 9 lebih lah. Dia sini sampai berapa je boleh? Tak apa.